ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين، وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kedua, amanah. Kita masuk kedua daripada 4 sifat yang mesti kita i'tiqad ada pada diri para anbiya mursalin, iaitu amanah. Sifat amanah. Jadi kita ni masih di dalam perbahasan nubuwat, dalam kisim yang kedua daripada perbahasan ilmu akidah, iaitu kismus sani an-nabawiyah ataupun ar-risalah, kenabian atau kerasulan. Baik. Katanya Syekh Ahmad, kedua daripada 4 perkara yang wajib bagi segala rusul alaihimus salatu wassalam, gitu, ialah amanah. Tu amanah yang dikehendaki sini ialah al-ismah. Bukan amanah dengan makna parti amanah tu bukan pang, bukan. Dengan mana al-ismah. Apa ismah? Yakni dipelihara, terpelihara. Para anbiya mursalin itu terpelihara mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengerjakan segala perkara yang ditegah. Itu makna ismah, itu makna amanah di sini. Baik. Artinya, arti amanah kepercayaan. Itu terjemah dalam bahasa Melayu kita lah tu. Amanah artinya kepercayaan. Jadi kalau orang tu tidak amanah, artinya dia tidak boleh dipercayai. Tak boleh dipercayai. Macam kita duk biasa cakap, pecah amanah. Tak boleh percaya lah. Kerana pecah amanah. Jadi anbiya mursalin ni dia tak pecah amanah. Bahkan dialah yang amanah mana? Kepercayaan. Maka kerana itulah setengah daripada tanda-tanda orang yang munafik
Tapi bukanlah orang yang ada tanda tersebut tu boleh terus dihukum munafik, tak boleh. Nah, kerana nifak ni dengan makna izharul Islam fil lisan wa ikhfa bil kufri fil jinan. Menzahirkan Islam pada lidah tetapi menyembunyikan kekufuran pada batin hati. Artinya orang munafik ni orang kafir, tapi dia buat zahirkan diri dia tu seperti orang Islam. Itu orang munafik. Maka sebab tu kita pun tak tahu siapakah munafik. Siapakah orang munafikin? Kita pun tak tahu. Nabi pun tak tahu asalnya. Kemudian diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu. Kemudian diberi Nabi itu memilih untuk siapakah Nabi bagi tahu orang munafik di Madinah tu siapa. Antara lainnya ialah sahabat Nabi Huzaifah bin Yaman. Itu antara sahabat Nabi yang dipercayai oleh Nabi untuk diberitahu siapakah orang-orang munafik di Madinatul Munawwarah. Jadi kita ni tak ada wahyu turun atas kita, tak sudut belagak kita tahulah orang tu munafik ke tak munafik. Ya bohong ustaz. Bohong tu bukan munafik. Itu orang panggil sifat orang munafik. Pecah amanah bukan munafik, tapi sifat orang munafik. Alamatul munafiqi salasah. Alamat orang munafik itu ialah 3. Alamatul munafiqi salasatun, bermula alamat bagi orang munafik itu ialah 3 tanda. Idza haddasa kazaba. Apabila dia bercakap dia berdusta. Tanda. Jadi kita orang mukmin jangan duduk tirulah tanda. Walaupun kalau kita tu bercakap bohong, tidaklah kita membawa diri jadi munafik, tetapi kita tu mengikut perbuatan orang munafik. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji dia memungkiri, dia menyalahi janji. Wa idza tumina akhana. Apabila diberi kepercayaan maka dia khianat. Itu ni, dia khianat. Tu nak cerita katanya apa? Orang-orang munafik ni sifat merekanya tidak amanah. Arti lawan daripada amanah tu apa? Khianah. Khianat. Lawan bagi amanah ialah khianah. Itu tidak dipercayai, tak boleh dipercayai. Baik, apakah makna sifat amanah pada anbiya mursalin ni alaihimus salatu wassalam, dan bermula maknanya makna kepercayaan. Apa makna kepercayaan? Apa makna amanah pada diri hak para nabi, para rasul? Dia nak menyata makna. Tadi terjemah baru. Arti tadi tu orang panggil terjemah naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada satu bahasa yakni Arab ke dalam bahasa kita Melayunya. Amanah bahasa Arab, Melayu kata kepercayaan. Kemudian apakah makna kepercayaan yang kita ni i'tiqad pada hak pada diri para anbiya mursalin di sini? Musannif menyata. Dan bermula maknanya makna kepercayaan pada hak diri nabi-nabi anbiya mursalin ni terpelihara, terjaga. Terpelihara makna terjaga. Ini kita kata maksum ni. Sebab tu kita kata amanah di sini dengan makna ismah. Al amanah tu dengan makna al ismah tu. Kepercayaan sini dengan makna terpelihara, terjaga, itu maksud. Terpelihara mereka itu para anbiya mursalin daripada mengerijakan segala barang yang ditegah. Tuh. Jadi para anbiya mursalin ini hifzu zawahirihim wa bawatinihim. Terpelihara zahir mereka itu dan batin mereka itu minat talabbusi bimanhiyin. Gitu. Daripada bersepakai dengan perkara yang ditegah oleh syarak. Para anbiya mursalin ini sekali-kali tidak akan mengerjakan perkara yang ditegah oleh syarak. Tuh, tiap-tiap benda hak syarak tegah, pasti para anbiya mursalin tidak akan hijau. Maka tiap-tiap benda hak Tuhan tegah ni lah, ada kalanya dipanggil haram, ada kalanya dipanggil makruh, ada kalanya dipanggil khilaful aula. Tapi khilaful aula tu berselisih pendapat lah oleh ulama'nya.
sama ada perkara tu ditegah ke ataupun tidak ditegah. Setengah kata ditegah, setengah kata tak. Karena khilaf tu dengan makna menyalahi yang lebih utama. Itu dia panggil khilaful aula. Nah, hak utamanya semaya orang panggil witir ni 11 rakaat. Hak utamanya 11 rakaat. Maka Nabi tak buat kurang lebih daripada 11. Gitu lah. Gitu. Ni. Sekurang-kurang akmal 3 rakaat. Nah, 1 rakaat sekurang-kurang sah. Sempurna tak sempurna? Tak sempurna. Maka Nabi buat tak rakaat witir? Tak. Kenapa? Khilaful aula. Itu dipanggil khilaful aula. Nanti lagi akan. Jadi tiap-tiap benda yang manhiyin, benda yang ditegah oleh siapa? Oleh syarak, maka para anbiya mursalin itu ismah, terpelihara, terjaga. Terpelihara mereka itu tu zahir dan batin. Itu terpelihara mereka itu para anbiya mursalin daripada mengerjakan ini. Terpelihara mereka itu para anbiya mursalin itu zahiran wa batinan. Hifzu zawahirihim wa bawatinihim. Terpelihara zahir mereka itu, tubuh badan mereka itu, para anbiya mursalin. Wa bawatinihim, dan batin-batin hati mereka itu para anbiya mursalin pun terpelihara. Tak mengerjakan perkara yang ditegah oleh syarak. Setara mana nah benda hak ditegah tu? Tengok, dia buat mari ghayah dia panggil. Dan jika makruh, dan jika barang yang ditegah oleh syarak itu makruh sekalipun. Tu ayat dia gitulah sepatutnya. Dan jika perkara yang ditegah oleh syarak tu makruh sekalipun, walau naha karahatin, walaupun tegah hak ditegah oleh syarak tu orang panggil makruh. Jadi makruh tu bukan buat tak apa, tak buat tak apa, bukan. Makruh tu benda hak ditegah. Ada ni benda hak ditegah. Cuma tegah dengan tidak putus. Sebab tu hukum syarak taklifi ni ia ada 2 asalnya. Mana? Tuhan suruh, Tuhan tegah. Itu. Suruh tu pula ada kalanya putus, ada kalanya tak putus. Hak putus dia panggil wujub, atau kita duk panggil semua wajib. Itu ni. Biasa hukum tu wujub. Wajib tu kena muta'allaq dia. Tapi tak ada hal lah. Kita duk cakap hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Hukum ke wajib, hukum tu wujub. Itu ni. Wajib. Itu dia panggil tuntutan tuntutan daripada syarak perbuat tuntutan oleh syarak atas kita mukallaf dengan perbuat, dengan suruh perbuat itu dengan putus. Talabul fi'li talaban jaziman. Talabul fi'li talaban jaziman. Tuntut perbuat akan sebagai tuntut yang putus. Tuntut kok mana kena buat. Setara mana janji syarak. Hingga kalanya tak buat, janji neraka. Itu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu dia panggil tuntut yang putus. Ada kalanya tuntut yang tak putus. Talabul fi'li juga, tapi talaban ghaira jaziman. Tuntut perbuat tapi tuntut yang tidak putus. Mana? Seperti sunat. Tu orang panggil sunat. Seperti semaya kapit fardu, sunat rawatib, sunat tarawih, sunat duha. Itu dia panggil tuntut syarak. Jangan kata sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa. Tu bukan sunat. Tu harus dia panggil. Jadi wajib sunat ni Tuhan suruh kedua-dua. Bezanya mana? Wajib suruh dengan putus. Kok mana kena buat? Macam main ngarik ada. 3 rakaat. Kok mana kena buat? Pas main ngarik ada orang panggil sunat rawatib. Tu syarak suruh dah. Suruh juga. Tapi tak putus. Buat boleh pahala. Tak buat dengan sebab malas tu tak dosa. Dengan sebab malas. Jangan sebab sunat jah. Jangan sebab tahkir. Jangan sebab memperhina menuntuti lekeh tu. Jangan. Itu berdosa kita kalau kita tu melekeh-lekeh ke perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kita malah buat asal buat. Mana tak main sunat malah aku. Beres. Tak ada hal, tak dosa. Mana tak main sunat? Sunat jah. Sunat jah. Jangan kata sunat jah. Sunat ni tapi aku malah buat. Ada apa? Itu lagu tu. Tu orang panggil benda hak Tuhan suruh.
Ada benda hak tu, yang keduanya ialah benda hak Tuhan tegah. Talabut tarki dia panggil, tutup tinggal. Tutup tinggal tu ada dua pula. Ada kalanya putus, tak putus. Hak putus tu dia panggil haram atau tahrim. Hurmah. Haram. Talabut tarki tadi tutup tinggal tu talaban jaziman. Tutup putus. Hingga kalau kita buat agak mana janji neraka. Itu. Kalau kita buat janji neraka. Tak buat niat dengan kerana Allah Ta'ala, junjung taat perintah Allah Ta'ala, pahala. Pahala. Mana tak minat agak lah ni weh? Tak boleh weh, takut dengan aku Tuhan. Pahala. Mana tak minat agak ni? Sakit kok. Kata ni. Mula minum agak kata ni. Walau tinggal benda haram lagu tu, tak boleh tak boleh pahala itu. Ingat baik. Tu. Baik. Ada kalanya tegah juga, tapi tak putus. Hak tak putus ni lah panggil karohah, atau kita sebut semua makruh. Benda hak dihukum dengan karohah dipanggil makruh. Apa makruh? Talabut tarki, tuntut tinggal, jangan buat. Tapi tuntut tu tidak jazam, tidak putus. Kalau buat juga tak dosa. Kalau tinggal dapat pahala. Itu dia panggil apa? Makruh. Tu yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Itu dia panggil makruh. Jadi makruh ni bukan buat tak apa, tak buat tak apa, bukan. Ni kadang-kadang orang silap faham. Makruh je, buat tak apa, tak buat tak apa. Hak tu bukan makruh, tu haram. Makruh ni kena tinggal. Kalau kita tak tinggal, tak berdosa. Kalau kita tinggal jadi mana? Boleh pahala. Kita kan disuruh untuk laba pahala. Itu dia panggil tegahan daripada syarak. Jadi para anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam, mereka terpelihara hifzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhiyyin. Terpelihara, terjaga mereka itu para anbiya mursalin, zahir mereka, batin mereka itu, daripada mengerjakan bersepakai dengan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika makruh, dan jika barang yang ditegah oleh syarak oleh Allah Ta'ala itu perkara yang makruh sekalipun, walau naha karahati, walaupun tegahan tu tegahan hanya karahah, pun para nabi, para anbiya mursalin tak mengerjakan. Dan khilaful aula sekalipun. Dan khilaful aula ni atas pada kata makruh. Artinya, dan jika barang yang ditegah oleh syarak itu khilaful aula sekalipun, artinya di sininya termasuk juga lah orang panggil khilaful aula ni perkara hak ditegah. Tapi ini atas khilaf ulama dah ni. Tegah tu setara mana? Kata setengahnya bukan perkara ditegah. Kenapa? Macam seumpama semaya witir tadi hak kita buat contoh. Witir sekurang-kurang witir berapa? 1 rakaat. Sekurang-kurang akmal berapa? 3 rakaat. Seakmal-akmal witir berapa? 11 rakaat. Jadi kalau kita buat sekurang-kurang witir 1 rakaat berbanding dengan sekurang-kurang akmal, maka 1 rakaat tu dia panggil khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Afdalnya kita buat 3, tapi pergi buat adakah dia termasuk perkara yang ditegah? Ini berkhilaf di antara ulama. Ada yang kata tegah juga. Ada kata tak tegah apanya, buat ibadat gitu. Biar yang malah ni. Paling kurang dia buat agak serakaat. Itu khilaf. Tapi nak cerita di sini, para anbiya mursalin khilaful aula pun mereka tak buat. Menyalahi yang lebih utama pun para nabi, para rasul tu tak buat. Artinya para nabi rasul ni tak buat witir 1 rakaat. Lebih-lebih yang kita Muhammad SAW tak buat witir 1 rakaat. Lepas tu nabi buat apa? 3 sebelah. Gitu. Tak ajim buat 1 rakaat. Kenapa? Khilaful aula. Para nabi tak buat, orang panggil perkara khilaful aula, menyalahi yang paling utama. Tu. Baik. Jadi orang panggil hak daripada perkara yang 3 tadi. Mana hurmah atau tahrim, benda haram, karahah atau benda makruh tadi, dan khilaful aula, yang mana hak paling besarnya ialah haram, tahrim. Hingga dikatakan buat perkara yang haram dengan mengetahui perkara tersebut ialah haram, tuju hati kita kosak nak buat dengan sengaja,
itu dipanggil maksiatun haqiqiyatun. Maksiat hakikiyah, maksiat sebenar-benar. Tiba-tiba ada di kalangan orang yang mendakwa mereka juga Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang dikenal dengan panggilan Ahbash. Mereka menyabitkan para nabi, para rasul itu memperbuat maksiat hakikiyah. Jaga-jaga. Nah, dalil mereka ambil daripada mana? Ayat Quran kata, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dia ambil dalil situ. Ni. Jaga-jaga ni. Di Malaysia kita ni banyak sangatlah ahbash ni. Tu di Kota Damansara tu ada pondok ahbash nama Baitus Saadah. Memang dia ajar gitulah. Fort dia pun kuat juga lawan Wahabiyah. Tapi lawan dia tu tak sama dengan cara ulama-ulama Al-Azhar tutup guru pondok kita lawan. Kita dah ingat bersama-sama dah sini. Ahbash ni orang panggil ekstrim. Jamaah mutatarrifah. Satu jemaah yang ekstrim dalam mengkafirkan orang. Sama seperti Wahabiyah juga, dan bahkan terkadang lebih dahsyat lagi. Bagi dia, orang yang tak mahu mengkafirkan pun kafir. Tu. Contoh dia kata Mujassimah ni kufur. Tak ada hal lah. Tu ada pendapat ulama. Dia nak menjalani pendapat ulama yang kata kufur, silakan. Tapi orang panggil qadiyat takfir ni masuk dalam bab fiqhiyah. Maka berlaku khilaf, selisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan tidak, fafihi tafsilun dan sebagainya. Bagi dia tak mutlak kufur. Bahkan kita yang tidak mahu mengkafir pun dikafirkan juga. Gitu. Ini bahaya ni. Orang panggil apa? Tasarra' fit takfir dan ilzamut takfir. Cepat nak mengkafirkan orang dan juga memperwajib orang lain tu mengkafir juga apa dia kafirkan. Berat gitu. Ni kelompok ni. Tapi sayangnya di dalam mengaku diri mereka tu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka juga agak banyak terbabas. Antara lainnya ialah dalam bab ismatur rasul. Terpelihara para nabi rasul ni daripada mengerjakan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Mereka kata para nabi, para rasul ada mengerjakan maksiatun hakikiyah. Kita azar dulu. Berat kalau orang panggil nabi, para rasul buat maksiat hakikiyah. Maksiat ngoti-ngoti. Berat itu. Tu ni. Tu azal dulu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح Ya haula wala. حي على الفلاح Ya haula wala. الله أكبر الله أكبر Allah Akbar. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik. Jadi Fufu Ahbash ini dia kata apa? Para nabi, para rasul ini berlaku mengerjakan maksiatun haqiqiyatun. Dalilnya mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dzambik dia kata. Ini bahaya sungguh. Nah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahui olehmu akan bahawasanya tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Wastaghfir li. Minta keampunanlah kalian, mohon keampunanlah kalian. Engkau, hai Nabi Muhammad SAW, wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Minta keampunanlah engkau daripada aku, daripada dosa-dosa engkau. Wastaghfir li dzambika. Minta keampunan daripada aku, kata Allah Ta'ala, supaya ampunkan dosa engkau. Jadi di sinilah menunjuk kata bahawasanya berlaku perbuatan maksiat hakikiyah di diri nabi, para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kenyataan yang sangat biadab terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lari daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik-baik tu. Tuh. Lepas tu lagu mana? Dosa di situ bukan dosa seperti dosa-dosa manusia biasa, bukan. Nanti kita akan sebut, kita akan menyata. Yang ni apa? Dia panggil wama auhamal maksiyat, dan barang yang memberi waham akan maksiat, berlaku maksiat pada diri anbiya mursalin, famu awwalun, maka hendaklah ditakwil bi annahu, dengan bahawasanya mimbabi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Mimbabi hasanatil abrar, daripada bab kebaikan di kalangan orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Sayyiatil muqarrabin, ialah kejahatan di sisi orang yang hampir qurbah ilallah, yang dekat makamnya dengan Allah. Saya selalu buat contoh lagu mana? Gini. Contoh nak kita mudah nampak. Di istana ni, mana bunyi suara tu? Di istana ni, jadual sultan ni kalau dia nak makan tengah hari ni ialah pukul 12 tengah hari. Dah kata. Pukul 12 tengah hari ni ialah jadual bersantap sultan dengan para-para menteri. Ada pun kita rakyat jelata ni tak makan ke tengah hari? Makan juga. Nak makan pukul 12 ke pukul 1 ikut kita. Kita rakyat jelata. Tiba-tibanya satu harinya menteri tu dia tak tahan lapar weh. Pukul 12 tuanku sultan lambat lagi masuk dalam tempat makan. Sultan ada apa tak tahulah. Sakit perut ke cerah perut, Allah a'lam lah. Lambat nak masuk. Jadi menteri ni lapar dah ni tuanku. Lambat ni pukul 12 lebih dah ni. 12-5 minit dah.
Rakyat jelata makan dah puak dah melatak dah restoran kedai kopi mana pukul 12 pukul 11 lagi. Nak duk puak makan dah. Kena berjaga tak? Rakyat jelata. Tak kena. Tiba-tiba menteri tak ada hak tak tahan lapar dah. Pukul 12 5 minit tu aku tak masuk lagi ya pun ambil ayam goreng nek sini. Puak ayam goreng. Bo ambil ayam goreng dah pukul 12 5 minit tu sultan pun masuk. Sultan pun tengok. Mana tak tunggu beta ni. Nah, berdadah makan ni, beta tak sapa lagi. Nah, kira-kira jahat tak di sisi orang-orang? Khabar-khabar istana hak HP, hak dekat, hak takarrub dengan sultan, dengan raja. Jahat ada, su'ul ada. Maka dimurkai. Dihukum oleh raja. Masuk dalam jara. Tapi rakyat hak melatak pukul 12 belum pukul 12 duk melatak di restoran, tak ada kena berjaga bab tu. Moga bukan memandang menteri. Mu duduk mana? Duduk restoran kedai mamak mana tu? Bukan duduk makan tepi sultan, tepi raja. Ini kata mimbabil hasanatil abrar sayyiatil mukarrabin. Jadi di sisi kita rakyat jelata, apa dia makan pukul 12 minit apa salahnya? Kita duduk melatak habis 2 pinggir dah ni. Di sisi kita. Tapi di sisi orang dekat dengan sultan, jahat adak ni orang panggil. Raja tak ada mari lagi kita duduk berdadah makan ni. Nanti ni. Tu lagu tu. Jadi tak sama tu perekat kita dengan perekat orang dekat dengan raja. Sama telah dalam agama. Sama perekat kita dengan Nabi Rasul. Kalau sama kita boleh jadi Nabi Rasul, tak kena nanti tunggu Nabi Muhammad, kita boleh jadi Nabi. Tak, moga bagai pilihan tu. Innallaha astafa minal malaikati wa rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memilih di kalangan para malaikatnya dan para rasulnya untuk di kalangan malaikat dan manusia untuk menjadi utusan Allah. Pilihan Allah Ta'ala sendiri. Bukan boleh kita usaha. Mana kuat ibadat lah ni. Cita-cita nak jadi rasul. Mana boleh. Baru pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri pilih. Maka kerana tu level lain-lain. Jangan kita bersama. Jadi sebab tu kata ulamanya, kalau ada terjumpa kisah dalam Quran, ayat dalam Quran seperti Nabi Adam AS makan buah khuldi. Dikatakan dosa, dikatakan maksiat, dikatakan apa? Fa'asa wa'asa Adamu rabbahu. Ada kan dalam Quran? Bermaksiatlah oleh Adam akan Tuhannya. Asas itu bukan maksiat seperti maksiat hakikiyah, bukan. Ditakwilkan dia. Wama awhamal maksiatah. Dan apa nas barang hadis ke nas Quran ke yang memberi waham akan maksiat berlaku kepada para nabi para rasul, famu awwalun, maka ditakwilkan bi annahu dengan bahawasanya nas tersebut, barang tersebut min babil hasanatil abrar sayyiatil mukarrabin, daripada bab kebaikan di sisi orang yang buat baik itu ialah kejahatan di sisi orang yang hampir dengan Allah. Maka para nabi ni hampir dengan Allah Ta'ala. Allah tak ada nak tahan weh. Jatuh. Baik, habis itu. Habis licin. Boleh jadi tak? Jadi je, tak tahu biar lagi. Cuma dia jatuh lah. Dia punya kaki tak kuat kan? Ui, ketak tu. Dia kena buai muka tu dia dulu kot. Sarung dia tu. Kita buai dulu sarung dia. Baik. Boleh. Tak gitu boleh. Boleh. Itu boleh. Senang. Baik, kalau gitunya tengok. Ni takluk pada kata mana ni? Terpelihara deh. Dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun yang ni, dan jika barang yang ditegah tu makruh dan khilaful aula sekalipun para anbiya mursalin tidak mengerjakan. Terpelihara, takluk pada kata terpelihara. Terjaga tadi. Pada zahir mereka itu para anbiya mursalin. Macam kita takdir tadi. Hifzu zawahirihim, terpelihara pada zahir mereka itu. Lagu mana? Terpelihara pada zahir. Dengan makna mereka tidak mengerjakan maksiat badan, maksiat zahir. Sebab tu dalam kitab yang lain disebutkan
Fahum, maka bermula mereka itu anbiya dan mursalin, ma'sumuna, sekalian mereka itu terpelihara, dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada mengerjakan jami'il ma'asi, terpelihara, dipelihara oleh Allah Ta'ala an jami'il ma'asi, daripada mengerjakan sekalian maksiat, al-muta'alliqati, yang berhubung kait maksiat tersebut bizahiril badani, dengan zahir badan. Mana contoh? Kazina, seperti berzina, maka para nabi tidak berzina. Tak ada para anbiya mursalin berzina. Nabi kita Muhammad SAW tidak berzina. Walaupun Nabi kita duduk berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram sekalipun, tidak dihukum Nabi kita tu berzina. Dan Nabi kita tu ada khususiyah baginya. Nah, tak mengapa. Kita tak boleh. Jangan lewat tebing lagu tu, jangan. Nah, ni tak apa ni, Tok Guru kepala bapak dia. Nah, lain daripada anbiya mursalin, tidak ada yang maksud. Ini pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, baik bagaimanapun manusia tersebut, berjuruh bagaimanapun manusia tersebut, nah, nampak zahirnya warak bagaimanapun manusia tersebut, tidak akan maksum sekali-kali. Nah, jadi jangan kita mengkultus atau menyucikan seseorang individu, satu-satu tokoh, sehingga kita kata tak mungkin ni buat kerja gini. Jangan. Entah dari mana tak mungkin. Entah dari mana dia tak buat. Tuhan ke? Nah, paling tu kita tawakuf. Kita tidak membenar dan kita tidak mendustai. Karena barang itu barang mungkin. Barangkali dia buat, barangkali dia tak buat. Kalau dia buat, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia juga bertaubat. Kita juga dipelihara oleh Allah Ta'ala. Jangan terbuat perkara-perkara yang dibuat. Dan, kalau perkara maksiat tersebut tidak bersangkut paut dengan maslahat orang awam, kemerbahayaan orang awam, wajib kita kena tutup. Nah, wajib kita kena tutup. Contoh seorang tokoh, seorang ustaz, seorang tok guru. Kita tahu kata subuh pukul 10 pagi semua, subuh gajah. Tak pada dengan tok guru ni. Nah, apa duk mengajar orang 10 maksiat dah? Maksiat. Tapi ada bersangkut paut dak dengan orang ramai, dengan maruah orang lain? Tak ada. Dia dengan Tuhan. Kalau dia qada, dia taubat, Tuhan pun dosa dia. Kalau dia tak qada, dia tak taubat, dosa dia dengan Tuhan, tak semaya. Maka tak boleh kita menjajah-jajah aib. Dia mau tahu tak? Berak tak tahu. Tak maya subuh. Nah, haram, dosa. Man ayyara li akhihi dhanbin lam yamut hatta ya'mal. Siapa yang menjajah-jajah aib saudara dia tidak mati, ia melainkan dia akan buat juga aib saudara yang dia jajah. Kenapa? Aib tersebut tidak bersangkut paut dengan kemerbahayaan, kemaslahatan maruah orang ramai. Tak. Nah, ia togok minum arak dalam rumah dia. Nah, berigah. Kita duk ngetar kat sini, berigah. Macam cerita Sayyidina Umar tu. Nah, ya satu hari Sayyidina Umar tu dia follow satu hamba Allah Taala tu duk bawa botol. Nah, tapi dia tak ada segak lagi. Dia tak tahu botol tu botol berapa. Dia follow siapa ke rumah orang tu, dia hitar tengok, kok tikak kok nyela. Nah, orang tu buka togok gak. Gak. Dia buka nyela, saya normal masuk kok nyela tu. Minum arak ni. Lihat ni. Terkejutlah Amirul Mukminin sendiri mari sergah. Nah, nangis dia, ya Amirul Mukminin, janganlah hukum hamba, janganlah hamba mengaku hamba dosa hamba minum arak. Tapi dosa hamba saja minum arak. Dosa Amirul Mukminin 3. Yo yak pula kau sudah omah. 3 Katamu minum arak, aku pula dosa. Mana sini? 3 pula tu. Agak-agak lah sikit. Mana dosa aku? Amirul Mukminin kata. Sayyidina Umar kata. Dosa pertama ialah Amirul Mukminin tajassus. Apa tajassus? Mengintip-ngintip aib saudara. Wala tajassasu, dalam Quran sebut. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengintai-ngintai aib saudara. Dia kata ni, orang ni buat apa? Kita tengok rumah dia. Dia duk ita-ita tengok, duk korek-korek tengok. Jangan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat setengah daripada setengah kamu. Jangan ghibah. Itu satu. Yang kedua, Amirul Mukminin masuk rumah orang kok nyelo. Nabi tegah.
Nabi suruh masuk kok pintu, jangan ikut pintu nyelo, jangan ikut pintu depan ni. Ni lopak kok nyelo tu. Yang ketiga Amirul Mukminin masuk tak beri salam. Kalau beri salam, ambo beli susu waktu agak ni. Jadi Amirul Mukminin 3 punya kesalahan, saya saja minum agak. Saya nama kata astagfirullahalazim. Tengok. Jadi hak tu dosa apa? Dosa individu. Tak perlu kita jaga orang. Kalau kita nak nasihat, kita nasihat bil hikmah. Nah, kalau kita pandai nasihat, kita ada kuasa, kita ada undang-undang, kita lapor ke pihak berkuasa. Royak kata orang tepi kita, orang Islam ni duk mabuk semua. Biar orang yang berautoriti mari tangkap, mari cegah. Kalau tak ada undang-undang Islam akan negeri orang kafir ni. Nah, tak ada orang panggil badan penjegah maksiat ke apa. Kita kena nasihat kalau kita orang pandai nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani. Tapi kalau kita tak pandai, gi nasihat, gi kecek, hak mula-mula sebotol, 3 botol terus nya togok gerai ke kita. Maknanya kita tu tak pandai nasihat. Ada itu ni. Fa biqalbih saja. Fa biqalbih wa zalika adhaful iman. Itu cukup. Adapun maksiat yang berhubung kait dengan kemaslahatan orang ramai. Merapok, mencuri, merogoh anak orang, menzina anak orang, buat cari maruah anak orang dengan bagai-bagai cara lah zaman sekarang ni. Video ke apa, kau tak kira lah. Maka ini bukan maksiat yang bersifat pribadi bukan. Tok Bila anak puan Tok Bila tu kena kena ke mana-mana ustaz, mana-mana tok guru. Tak mau, mesti tak mau. Kita jaga bukan main. Jak kecil atas pasti. Ajar agama ni. Jaga tak sewi orang jatuh tengok anak kita. Tiba-tiba mudah dengan sebab menata berani ni. WhatsApp kau gapo kau, VC dia panggil, VC apa? Video call ke. Punah anak-anak tina kita. Ya baik boh. Ya baik apa? Dia ustaz, dia syekh, dia tok guru. Jangan. Tidak itu yang menjamin orang itu maksum, tidak. Jadi jangan kita sampai tak mungkin dia buat itu. Tak mungkin, jangan. Dia siapa? Nabi ke? Teruk netizen kita lah ni. Sangat jahil dengan agama. Bukti kejahilannya masyarakat kita dengan agama sekarang ni, tengok ajaran sesat kena ikat mari. Mimpi tu lah orang Tino hok kuat duk main mimpi kena ikat dah kemari. Tahu berapa ribu pengikut dia bagi derma? 80,000. Setahu tu sesat ada pengikut bagi derma sampai 80,000. Tidak ke bodoh. Ustaz 150 ya kali kuliah. Setahu tu sesat orang bagi derma 80,000 kena ikat polis. Tak kena mimpi. Nak mimpi juga kan. Payah ngajar betul. Ngajar sesat juga mudah dah. Payah sungguh. Manusia ni berahi benda hak sesat lagu tu. Ini orang panggil kejahilan masyarakat kita. Kejahilan. Setengah daripada kejahilan lagi, boleh tengok komen-komen orang. Kalau tak ada kalau Nabi ada lagi selepas Nabi, Al-Fadhil, ustaz sekian-sekian lah Nabi. Astagfirullahalazim. Siapa pun berani cakap gini ni? Jahil benar ni. Al-Fadhil ustaz ni seperti Nabi. Kalau saya jumpa, saya nak sujud, nak cium kaki. Siapa ni? Apa cakap gini ni? Duk mana ngaji agama mana ni? Mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Kita akidah ahli sunnah wal jamaah yang maksum, tidak mengerjakan dosa. Hanya para nabi, para rasul. Selain daripada nabi rasul, tidak akan sekali-kali terpelihara daripada mengerjakan dosa. Ambo ada buat dosa banyak. Untuk bila nak cari dosa apa saat ni? Jangan wala tajassasu. Jangan tajassus ni. Contoh. Tu. Lepas tu masing-masing kita ni tutup aib masing-masing. Tutup aib masing-masing. Jangan kita dedah, jangan kita royak ke orang. Tu lagu tu. Baik. Kazina seperti zina, wasyurbil khamri, minum arak, wal kadhibi, dusta, wa ghairi zalika, dan lain daripada demikian itu min manhiyatiz zahiri, daripada segala perkara-perkara yang dicegah, ditegah, dilarang oleh Allah yang bahasa zahir tubuh badan. Maka para nabi
terpelihara pada zahir mereka itu. Mana apa? Mereka tidak berzina, mereka tidak minum arak, mereka tidak risuah, mereka tidak judi, mereka tidak makan riba, makan bunga dan sebagainya. Ikut gapo lah. Segala maksiat zahir, mengopak, mengeji, memaki, tidak. Tak ada laku. Para nabi tidak begitu. Nah, satu. Dan batin. Atau perkata zahir. Yang terpelihara, terjaga mereka itu para nabi, para rasul. Pada batin mereka itu. Nah, pada batin mereka itu mana? Tuh. Dengan makna macam mana? Wa maksumuna, dan terpelihara mereka itu anbiya mursalin. An jami'il ma'asi, daripada sekalian perkara maksiat al-muta'alliqati, yang berhubung kait bil batini, daripada batin hati. Batin sini mana hati? Nah, segala maksiat hok dak nampak dengan mata. Mana? Maksiat batin. Ni orang bagi dalam subjek ilmu agama ni, yang ketiganya ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu batin, ilmu apa? Muamalah batiniyah, mengetahui bagaimana hal ehwal batin hati kita. Itu dia panggil batin, ilmu batin. Bukan ilmu tok batin tu bukan. Ilmu hak bahasa tak nampak. Dengan mata kepala maksiat juga. Nah, jangan kita ingat kata maksiat ni hak zahir minum arak ke apa dah. Hak tu maksiat ke? Hak batin hati kita berdeki, nah, riya, ujub, sum'ah, takabur. Ini pun maksiat juga. Besar pula tu, besar. Bukan dosa kecil-kecil main-main, okey. Besar juga. Sebab itulah kata Imam Abul Hasan Syazuli, faman lam yataghalghal fil ilmina. Faman lam yataghalghal fi ilmina. Barang siapa yang tidak bersibuk-sibuk dengan ilmu kami. Ini ilmu tasawuf. Nah, yukhafu alaihim, ditakuti di atas mereka itu su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Buruk kesudahan. Kenapa? Dia tak tahu hati dia ni penuh dengan maksiat. Hasad, deki, dia ni. Riya, ujub, sum'ah, takabur, hubbul jah, hubbul riyasah, hubbul mal, hubbul dunia. Nah, ayat belakang tu. Kasih pada harta, kasih pada pangkat, kasih pada syuhrah, masyhur, kasih pada dunia. Maksiat tu. Nah, sombong, rasa lebih diri baik pada orang lain. Ayat belakang tu. Itu dia panggil maksiat batin. Maka para anbiya, para mursalin, terpelihara mereka daripada maksiat yang berhubung kait dengan batin hati. Mana? Minal hasadi wal kibri wal riyai wa ghairi zalika min manhiyatil batini. Daripada hasad, para nabi tidak ada hasad. Para nabi tidak ada takabur. Nah, walaupun mereka lebih, walaupun nabi duk cerita kelebihan nabi, hak Allah Taala anugerah, itu semata-mata kerana tahaddus bin ni'mah. Allah Taala berkata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat yang aku beri pada engkau wahai Nabi Muhammad, fahaddis, cerita. Maka kerana tu Nabi cerita kelebihan Nabi begini-begini. Walaupun begitu Nabi kata wala fakhra, aku tidak menyombong, aku tidak berbangga, aku tidak menyombong. Nah, Nabi duk cerita kelebihan-kelebihan yang Allah Taala bagi pada Nabi, tetap Nabi tidak menyombong, tidak takabur. Kerana Nabi terpelihara daripada bersifat dengan takabur, dengan sombong. Dan sombong tu maksiat batin. Wariya, menunjuk-nunjuk ke orang. Para Nabi tidak ada sifat riya. Kita barangkali ada. Nah, semaya di depan orang, lain macam punya slow. Lain macam punya lama. Tapi kalau di belakang, lain macam punya laju. Kalau Ferrari. Nah, wa ghairi zalika, ada lain daripada demikian itu. Minal manhiya, min manhiyatil batini, daripada segala perkara-perkara maksiat yang ditegah oleh Allah Ta'ala, hak basah hati. Tengok. Terpelihara tu pula bila terpelihara. Masih lagi takluk pada kata terpelihara. Ada. Terpelihara tu pula pada ketika kecil. Terpelihara tu terpelihara daripada mengerjakan dosa tu, termasuk ketika sebelum daripada jadi nabi. Mana? Fi halatis sighari dia panggil. Ada kita arah sebut wal muradu bil manhiyi anhu walau suratan, dan bermula maksud benda hak ditegahkan daripadanya benda, walaupun rupa saja benda ditegah.
pun para nabi tidak buat. Fayashmalu ma qablan nubuwati, maka melengkapi kemaksuman para nabi itu ma qablan nubuwati, barang yakni usia ketika mana hidup para nabi itu qablan nubuwah, sebelum daripada jadi nabi. Wa ma fi halati sighari, dan ketika mana mereka berada di usia yang kecil, ketika kecil tidak mengerjakan dosa. Macam kita ketika kecil, mau boleh jadi banyak dosa kita nyok. Nah ni curi wah motel orang, ngepas lipa orang, susu tabung surga masjid, ni. Colek sikit RM1 kenapa tak jatuh suria dah tabung masjid. Akak selup wak pergi beli cekelak dah. Tu kita tak apa, kita tak apa, bukan nabi rasul. Para nabi rasul tak ada gitu. Sejak kecil terpelihara daripada mengerjakan dosa. Tu. Adapun perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan harus mengerjakan dosa para nabi, para rasul ketika kecil, itu dengan makna harus pada akal, tapi mustahil pada ada. Tak berlaku. Harus tu ditilik dengan semata-mata akal. Ada juga pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, harus para nabi mengerjakan dosa kecil sebelum daripada menjadi nabi. Tetapi harus di situ harus pada akal serta tidak berlaku. Kena faham malak? Jadi Ahbash menggunakan ni ada qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata, itu bukan maksiat hakikiyah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tak kata para nabi itu harus mengerjakan maksiatun hakikiyatun. Tidak. Harus para nabi, para rasul sebelum daripada menjadi rasul, ketika mana sigar, ketika mana kecil, mengerjakan dosa kecil. Tetapi tidak berlaku mereka mengerjakan dosa kecil. Apatah lagi dosa besar. Harus tu semata-mata kenampakan akal. Tetapi pada adanya mustahil. Pelik lagi, tak pelik macam kita duk bahas ru'yatullah, melihat Allah. Melihat Allah tu harus tak pada akal? Harus. Tapi harus tak pada adat? Kita sekarang boleh nampak Allah tak sekarang? Tak boleh. Mustahil pada adat kita dapat nampak Allah. Bukan mustahil pada akal. Mustahil pada adat. Sehingga kalau ada orang yang mengaku dia nampak Allah dengan mata kepala begini, kufur ijma' ulama. Lepas tu kata harus nampak Allah. Harus pada akal, mustahil pada adat. Di dunia. Di akhirat haruslah. Sama. Harus, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, berlaku pada diri para nabi, para rasul, halatis sigari, ketika mana kecil, mengerjakan dosa kecil, harus pada akal, mustahil pada ada. Itu tak ada apa. Khilaf itu khilaf lafzi lah. Kembali kepada makna yang sama. Apa? Terpelihara mereka itu daripada mengerjakan dosa kecil, dosa besar, ketika mana kecil sekalipun. Tengok. Pada ketika kecil dan besar, yakni pada ketika mana dewasa. Ketika mana kecil belum balik pun para nabi, para rasul tidak akan mengerjakan dosa kecil, dosa besar. Dan ketika mana dewasa, sebelum jadi nabi, karena para nabi, para rasul ni ditabalkan menjadi nabi rasul ketika Ra'su Arba'in dia panggil, cukup genap umur 40. Tu sebab tu umur 40 ni umur kematangan. Tapi kalau lepas umur 40 tak matang lagi. Kalau hak jadi marah, hak jadi bakang, hak jadi panah bara lagi. Susahlah harapan nak ubah tu susah. Sebab itulah kena usaha. Kalau kita jenis bakang. Di muda dulu bakang lah kita ni. Tak boleh tepu bahu orang, tak apa lalu dah. Tapi usaha berubah sifat kita tu sebelum umur 40. Atas pada 40 kalau kita tak ubah lagi perangai tabiat hak buruk tu, susah kita nak ubah. Kenapa dia panggil lekat gerak? Lekat gerak orang ni, lekat perangai, lekat tabiat tu jadi duduk lekat semua. Kalau mongoh nak marah ke orang kau berapa kak cepat benar. Sikit-sikit kak nak marah lah. Tu bahaya. Jadi sebab tu umur 40 tu umur kematangan. Jadi kalau lepas umur 40 tak matang lagi, susah dah nak matang. Tu susah, bukan tak boleh, susah. Tak boleh kalau saya nak jadi matang dah, umur saya 60 dah ni, tapi tak matang ke ya? Tak boleh nak matang dah. Boleh. Tapi susah. Kena mujahadah, kena belawai, kena banyak beringat. Tu. Tanya ni, Mudi. Ya. Boleh tanya tak? Boleh. Minta maaf tengah ngajar ni saya tanya. Baik. Macam Nabi Adam.
Nabi Nuh. Ya. Nabi Adam, Nabi Nuh. Yang pakai ikan tu. Ha. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Ya. Ha. Dia fikir dia buat dosa pun dia 40 berapa lama dalam perut ikan. Nabi Adam dicampak di balik surga keluar beberapa tahun. Yang bertentangan dengan apa yang model rakyat tadi. Tak buat dosa. Tak bertentangan dah, kita jawab dah tadi. Wa ma auhamal maksiata. Apa sahaja nas Al-Quran dan hadis yang memberi waham. Tuan Haji Hanafiah ni waham kata Nabi buat maksiat dalam Quran, cerita Nabi Adam buat maksiat tu. Wa asa Adamu rabbahu. Nah, telah bermaksiatlah oleh Adam akan Tuhannya. Tu disebutlah Quran tu. Nah, tiap-tiap ayat nas yang memberi wahamkan para nabi, para rasul memperbuat maksiat, famu awalun, maka wajib ditakwil bi annahu, dengan bahawasanya nas tersebut maksudnya mim babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabi. Tadi saya terang dah tadi ke di awal-awal tadi lagi. Saya tu ni. Tak apa. Jadi seumpamanya, saya buat contoh dah tadi. Seumpamanya orang hak duduk dekat dengan sultan, menteri-menteri yang makan pukul 12 tengah hari itu awal lagi pada sultan. Sultan pukul 12 tengah hari itu patut kena makan bersama-sama. Satu hari sultan tu lewat, tiba-tiba menteri tu pergi bedar dulu makanan. Tu kejahatan lah di sisi orang yang hampir dengan sultan. Tapi di sisi kita rakyat jelata duk melatak dah di kedai mamak mana belum pada pukul 12 lagi, belum pada pukul 12 lagi. Tak ada berdosa apa kitanya, tak ada duk kena hukum apa dengan sultan. Tu beza. Jadi orang panggil beza kedudukan, bezalah orang panggil makna perkataan tersebut. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Gitu. Nampak tak? Tu Haji, nampak tak? Jadi jangan kita bahas kata maksiat atau dosa yang disebut di dalam Al-Quran hadis terhadap para nabi, para rasul tu sama dengan maksiat dosa hak kita orang biasa mengerja. Tidak sama. Dosa tidak seperti dosa kita, maksiat bukanlah maksud maksiat seperti maksiat kita. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena para nabi, para rasul itu maksumunah. Maksum mereka itu. Mustahil pada akal mereka mengerjakan dosa, serta mustahil pada adat mereka melakukan dosa. Tidak seperti orang biasa seumpama wali-wali. Wali-wali ini dikatakan oleh Imam Qushairi, kamal anbiya'i maksuman summa awliya'i mahfuzan. Seperti mana para nabi itu maksum, maka para awliya itu dikatakan mahfuz. Mahfuz artinya terpelihara juga. Tetapi terpelihara dengan makna terpelihara dengan makna mereka terpelihara daripada mengerjakan dosa, serta berlaku pada adat dan harus pada akal mereka mengerjakan dosa. Kena faham boleh? Jadi terpelihara dengan mana lagu tu? Mereka mengerjakan dosa, terus mereka bertaubat. Karena at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka tidak ada dosa. Yuridullahu bikumul yus'a. Dalam Quran sebut tu. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullahu bikumul sesungguhnya hanya saja menghendakilah oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang ahlul bait. Ahlul bait sini dengan makna mukmin taqi, orang mukmin yang bertakwa pada Allah, auliya illah. Itu maksud sini. Wa yutahhirakum tathira, menyucikan mereka itu sesuci-sucinya. Apa makna? Di sisi Syiah Imamiyah, di sisi puak-puak Syiah, ayat inilah menunjuk kata bahawasanya para ahlul bait, para imam tu maksum. Tidak mengerjakan dosa langsung seperti nabi-nabi rasul. Adapun di kita orang ahli sunnah wal jamaah, ayat ini menunjukkan para wali, para aulia, para ulama, mereka itu mahfuz. Dengan mana apa? Mereka dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada mengerjakan dosa, serta berlaku mereka mengerjakan dosa, harus pada akal mereka mengerjakan dosa, tapi mereka segera bertaubat. Maka at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Jadi macam orang kita, orang tidak orang wali ni, tidak ulama ni, kita tak tahu dosa tu apakah dosa. Jangan kata nak taubat, kita sendiri tak tahu kita buat tu ialah dosa. Tu kerana kejahilan kita. Maka kita duk dosa sama. Macam mana nak taubat?
Tu. Ada pun orang ulama, orang wali ni, dia tahu kata ini dosa, terbuat, terus dia bertaubat, nangis-nangis dengan Allah Taala. Maka disucikan oleh Allah Taala. Itu maksud. Adapun para anbiya mursalin maksum, dengan makna mereka langsung tidak mengerjakan dosa, walau kecil walau besar, walau ketika mana kecil walau ketika mana dewasa, sebelum daripada jalan nabi anbiya, sebelum daripada nubuwah, qablan nubuwah, atau selepas daripada jadi nabi, tetap mereka tidak mengerjakan dosa. Gitu dah. Lepas tu apa hak memberi waham kata mereka buat dosa? Wajib ditakwil dengan mimbabi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabi. Panjang lagi tu. Kalau kita nak urai tu panjang lagi. Baik. Sebab tu dalam kitab yang lain disebut wala yaqa'u, dan tidak berlaku minhum daripada mereka itu para nabi para rasul makruhun, tak berlaku makruh. Wala khilaful aula, tidak berlaku perkara khilaful aula. Wala mubahun, dan tidak juga berlaku perkara yang mubah, yang haram, tapi ala wajhi kauni zalika makruhan au khilafal aula au mubahan. Tidak para nabi para rasul ini mengerjakan yang haram di atas wajah keadaan mereka itu semata-mata makruh atau khilaful aula atau semata-mata harus, tidak. Tapi pasti di atas wajib dan sunat. Contoh, para nabi ada, Nabi Muhammad SAW sendiri diceritakan minum air keadaan berdiri. Itu Nabi nak ta'limil ummah tentang hukumnya makruh. Nah, atau Nabi pernah diriwayatkan berkecing berdiri. Itu juga nak menceritakan tentang hukumnya makruh. Nabi lewat semaya daripada musafir tersedar pukul 10 pagi. Lalu Nabi semaya qada bersama dengan para sahabat. Nabi nak mengajarkan umat bagaimana orang panggil kalau terlewat semaya. Adakah pergi office lalu, tak payah semaya dah ya. Subuh lepas dah di sini. Atau kena semaya juga. Kalau semaya juga lagu mana kaifiatnya? Diajar oleh Nabi. Jadi para nabi itu tidak berlaku kesalahan dari dia. Kenapa? Duduk di tangga wajib sunat. Wajib sunat. Mengajar hukum pada umat tu wajib para nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad tak lewat subuh, umat nak buat lagu mana? Nah, tengok. Umat nak buat lagu mana? Nah, bangun-bangun 10 pagi. Nah, dalam kitab ke apa tak ada cerita 10 pagi lagu mana kalau terbangun pukul 10 pagi. Tak ada tak semaya hanya gitu. Tak sempurna agama ni. Maka sebab tu berlaku pada Nabi SAW juga. Terlupa orang panggil apa, Nabi SAW semaya zuhur, riwayat kata setengahnya semaya asar 2 rakaat. Yang mana hadis Zulyadain tu. Sehingga lepas semaya, lepas 2 rakaat Nabi Assalamualaikum pergi salam. Sahabat Nabi nama Zulyadain. Soalnya tanya Nabi, aku sirtas salata am nasita ya Rasulullah? Adakah kamu qasar semaya atau lupa hari ni ya Rasulullah? Dua-dua Nabi kata tidak, dua-dua. Lupa pun tak, qasar pun tak. Zulaidah kata, bah ke berlaku salah satu ya Rasulullah. Sahabat tanya, ya betul tak apa Zulaidah kata? Betul. Maka Rasulullah pun masuk sambung lagi 2 rakaat. Daripada perbuatan Nabi dan sahabat tadi tu, ulama ambil hukum bahawasanya tidak putus mualak kalau terlupa daripada beberapa patah perkataan seperti mana yang diucap oleh Nabi dengan Zulyadain. Maknanya kalau kita terlupa, cakap lepas pada lupa tu tak lebih daripada patah perkataan adalah hadis Zulyadain tadi tu, maka terus kita boleh sambung, tak putus mualak lagi, terus sambung 2 rakaat. Ini semua litashri'ul ummah, nak mengajar hukum syariat pada ummah. Maka tidak berlaku para nabi itu perkara yang selain daripada wajib dan sunat. Sehingga dikatakan fata'ayyanu, maka tertentulah annahum akan bahwasanya mereka itu para nabi para rasul la yaf'aluna, tidak mengerjalah apa-apa perbuatan mereka itu para nabi para rasul illa ta'ata, melainkan taat. Imma wajibatan, ada kalanya taat itu berbentuk wajib, au mandubatan, ataupun sunat. Fala takunu, maka tidak adalah af'aluhum, perbuatan mereka itu anbiya mursalin muharramatan au makruhatan wala khilaful aula, wala khilafal aula, tidak ada perbuatan mereka itu haram, tidak pernah mereka mengerjakan benda yang haram, benda yang makruh, hatta khilaful aula sekalipun. Tu fa af'aluhum, maka perbuatan para nabi para rasul itu dairatun bainal wajibi wal mandubi, duk belega-lega di antara wajib dengan sunat. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Tu ya para nabi, para rasul. Ingat baik-baik. Pegang kukuh-kukuh dalam hati kita. Pacak kemah. Kerana inilah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada duk mengajar selain daripada cara lagu ni, ingat baik-baik. Jaga-jaga tu. Itu ahlul punah wal ranah.
Itu ni. Wala yadkhuluha al-mubahu, dan tidak masuklah perbuatan para nabi itu oleh benda mubah. Li'annahum idza fa'aluhu, kerana bahawasanya mereka itu para nabi rasul, idza fa'aluhu, apabila mengerjalah mereka itu para rasul, hu akan dia benda yang mubah, yakunu libayanil jawazi, adalah perbuatan mereka mengerjakan benda yang harus tadi itu untuk menyatakan hukum harus. Wat tashri'i, dan mengajar hukum syariat. Ketika itu jadi hukum wajib pada para anbiya dan mursalin. Habis. Kita panjang dah tu, kita kena berhenti dulu. Mana ni nak berhenti stesen tak siapa ni. Dan pada dahulu di mahsyar esok kita mencari syafaat tu, kita jumpa Nabi Adam. Aku tak boleh bersyafaat padamu sebab aku buat silap dia tu. Itu bukan nak cerita Nabi Rasul buat dosa, itu nak menzahirkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu dah. Bukan kata Nabi kata saya pun buat dosa gak. Mana sama gak kita dua. Kalau sama gak Nabi Adam pun cari Nabi Muhammad gak lah. Ada. Itu ceritanya nabi-nabi anbiya mursalin nak mengizhar, nak menzahirkan kepada sekalian umat, sekalian manusia. Mana-mana manusia tentang kemuliaan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila jumpa Nabi Muhammad tak kata macam Nabi lain. Nabi Muhammad tak kata macam Nabi lain. Padahal Nabi Muhammad tu ada ditegur oleh Allah Taala. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tentang orang panggil Nabi Muhammad tak paling dengar orang buta tu kan. Ditegur oleh Allah Taala. Tapi Nabi Muhammad tak bercakap seperti Nabi lain. Bahkan Nabi kata analaha, akulah ahli syafaat. Jangan minta orang lain. Itu ceritanya nak nak izhar, nak menzahirkan martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik. Sikit lagi tu di ni. Dan pada baik. Dan terpelihara tadi tu. Para nabi, para rasul terpelihara tadi tu. Dan terpelihara para nabi, para rasul tu pada dahulu daripada jadi nabi, sebelum daripada nubuwah maknanya. Yashmalu ma qablan nubuwati, melengkapi terpelihara tadi itu sebelum daripada mereka dijadikan nabi, ditabal menjadi rasul ketika umur 40. Dan kemudiannya, yakni kemudian daripada jadi nabi. Lebih-lebih lagi lah, bila jadi nabi, lebih-lebih lagi. Sebelum jadi nabi pun mereka tu maksum. Jadi kalau sebelum jadi nabi tak maksum, orang kata, iya kau Muhammad nabi dulu duk curi wah tamau orang dulu dak tu ni. Nyanyi gitu. Nak misal wah motel tak ada di muka motel dak tu ni. Wah tamalah. Iya kau Muhammad jadi nabi dulu duk curi duk curi wah motel orang gapo duk ngetek situ ngetek sini. Ada. Maka sebab tu tak letik. Nabi Muhammad tak letik akhlak dia, saksiah dia. Diiktiraf oleh kafir sebelum jadi nabi. Amanahnya, Al-Amin diberi gelar dan sebagainya. Kenapa? Benar-benar masyhur dengan kebaikan. Habis itu. Kemudian kita sambung pula. Dan mustahil lawannya. Wallahu a'lam. Bismillah. Sama-sama kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.